Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung kelas kita pada hari ini. Topik 14 iaitu Creating Collaborative Partnership. Okay, dalam topik ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mewujudkan rakan kerjasama ataupun dalam bahasa mudah, dalam bahasa yang lebih difahami, macam mana kita nak cari partner ataupun cari rakan kongsi dalam menggunakan teknologi dalam pengurusan perniagaan kita. So, untuk lebih lanjut, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, seperti biasa, ini adalah learning outcomes. Saya nak all of you just read through the hard copy, your slide note. Okay, teams, partnership and alliance. Pasukan, rakan kongsi dan sekutu. Okay, organization create and use team, partnership and alliance to first to undertake new initiative, kedua address both minor and major problem, 3 capitalize on significant opportunities. Okay, yang dimasukkan dengan poin ketiga-tiga poin ni, undertake new initiative. Okay, kita sebagai contoh di sini, kita ada satu perniagaan yang berbentuk fizikal. Sebagai contoh, you menjual barangan keperluan hiking, barangan-barangan makeup, aksesori women ataupun barangan-barangan fitness for men and women. So, kita expertise in produce a product, but we don't have a expertise to promote our product into the local market or the overseas market. So we appoint or we find a partnership or teams or alliance that can help us to promote our product into a new market, penetrate new market. So for example, macam barang yang saya kata tadi, kita ambil barangan aksesori wanita, barangan fitness. So kita melantik satu konsultan ataupun satu syarikat marketing untuk mempromosikan kita punya barangan hingga ke peringkat yang lebih baik untuk meningkatkan jualan bulanan ataupun jualan tahunan. Itu yang dikatakan dengan undertake new initiative. Okay, yang kedua, we address both minor and major problem. So kadang-kadang kita dapat mengenal pasti dalam organisasi kita ni ada sedikit kekurangan yang kecil ataupun kekurangan yang isu yang besar. Contohnya kita kekurangan kepakaran dalam bidang keuangan. So kita akan hire audit firm untuk bantu kita dari segi keuangan. Itu maybe minor problem. So maybe kita punya syarikat, kita produce product, so but we don't have any sale because our marketing strategy is not good. So that is the major problem. So we appoint marketing consultation. That's why we call team or partner or alliance. Ketiga, capitalize on its significant opportunities. Maybe kita lihat satu organisasi yang besar yang boleh membagi satu peluang yang ke arah jualan yang lebih bagus. Contohnya kita merupakan satu syarikat yang menghasilkan chip-chip ataupun komponen-komponen komputer. So kita melihat sebagai contoh syarikat yang besar, Dell ataupun Asus ataupun Apple adalah satu syarikat yang besar yang kita boleh jadikan kita punya partnership. Maybe kita boleh sign MOU ataupun agreement untuk kita supply barang kita. So kita menjadi satu rakan kongsi yang sama seperti kita lihat sekarang satu platform online marketing like Mambasa dan Neolofa sekarang telah bersatu menghasilkan satu produk lipstick tak silap saya. So Neolofa ada kekuatannya tersendiri, Mamasap ada kekuatannya sendiri. Mamasap ada kekuatan dari segi downstream yang ramai, manakala Neolofa mempunyai satu kekuatan positioning ataupun mempunyai satu kekuatan dikenali ramai rakyat Malaysia. So dengan menggunakan namanya dan gabungan Mamasap, dia menjadi satu significant opportunities untuk dia
produk. Bagi mereka yang tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan mamasab, you guys can Google apakah itu yang disebut mamasab produk. Itu contoh yang saya bagi. Okay, collaboration system support the work of team by facilitating and sharing and flow of information. So macam yang saya kata tadi, collaboration system. Kalau kita tengok tiga segi yang besar yang tengah ni, ini mungkin adalah syarikat kita. Contohnya syarikat saya sendiri. Dalam syarikat saya sendiri, saya ada accounting, distribution, production and marketing yang internal punya organisation antara kita, sesama kita sendiri yang mengurus. Seperti yang saya kata tadi, kita tidak mempunyai kekuatan ataupun kita ada kelemahan. So kita perlu outsource, kita perlu melantik syarikat luar untuk bantu kita sama ada dalam tempoh short term ataupun long term. Sebagai contoh, saya meletakkan diri saya sebagai syarikat kapal terbang. Sebagai contoh, saya ambil AirAsia. Collaboration system ni yang kotak tiga segi besar ni, sebagai contoh AirAsia. Organisasi yang kedua dan ketiga itu adalah salah satu organisasi yang akan membantu untuk meningkatkan sale ataupun pengurusan syarikat yang tiga segi besar ini. So, sebagai contoh, tiga segi yang besar ni adalah syarikat AirAsia. Organisasi nombor 2, kalau you guys tahu isu semasa, kita tengok AirAsia telah melantik Neelofa sebagai board of director syarikat. Kenapakah seorang selebriti, seorang artis boleh layak ataupun boleh dilantik sebagai sebahagian team ataupun partnership as a board of director dalam AirAsia? Kerana mungkin AirAsia melihat dengan adanya partnership seperti Neelofa dapat membantu marketing strategi ke arah yang lebih baik. Sama juga saya ambil contoh sebagai UiTM sendiri. Tiga segi yang besar ini mungkin saya boleh bagi contoh sebagai UiTM. Organisasi kedua VV Yusof. UiTM melantik VV Yusof sebagai sebahagian pengurusan dalam UiTM. Mungkin UiTM memandang VV Yusof ini yang merupakan seorang usahawan yang berjaya dapat membantu UiTM dalam membangunkan education aspek keusahawanan. Itu yang kita katakan collaboration system. Kita melantik orang luar untuk sharing ataupun flow information. Seperti Neelofa dapat sharing flow information, seperti VV Yusof. They have each organisation that collaborate with us, they have their own strengths, own opportunities that can share with us. Okay, apakah jenis team ataupun partnership ataupun alliance yang kita boleh jadikan rakan kongsi? Kita tidak sewenang-wenangnya memilih rakan kongsi tanpa melihat beberapa aspek. Kita terdapat dua jenis core competency, dua jenis trust komponen yang kita akan lihat sebelum memilih sesebuah entiti, sesebuah organisasi menjadi team, partner or alliance kita. Pertama, kita lihat kepada core competency, melihat pada trust komponen itu sendiri. Di sini maksudnya kita melihat trust perniagaan. Sebagai contoh, kalau syarikat kita menjalankan syarikat berasaskan komputer, berasaskan teknologi, so bermakna kalau andai kata kita nak mencari rakan kongsi, kita kena mencari rakan kongsi yang mempunyai kekuatan ataupun flow perniagaan ataupun operasi perniagaan yang berkaitan dengan teknologi ataupun berkaitan dengan komputer, iaitu berkaitan sama dengan perniagaan kita. Itu yang dikatakan core competency. Kalau F&B, food and beverage, hendak melakukan partnership or teams, dia haruslah mencari satu rakan kongsi yang berteraskan F&B juga. Rakan kongsi yang berasaskan food and beverage. Sebagai contoh, kita lihat sekarang yang boleh dijadikan sebagai team ataupun partnership. Kita lihat sebagai contoh Pizza Hut dan KFC. Dia menjadi salah satu organisation, partnership ataupun team di bawah company Johor Corporation, di mana Johor Corporation telah membeli saham-saham keutamaan ataupun telah menjadi master franchise bagi syarikat bagi perniagaan
KFC dan Pizza Hut. Apabila menjadi Johor Corporation menjadi pemilik utama ataupun master franchise bagi KFC dan Pizza Hut, dua entiti yang berbeza, tetapi di bawah satu syarikat yang sama, iaitu Johor Corporation. So dia berkongsi core competency, dia merupakan partnership and team. KFC dan Pizza Hut akan saling bantu-membantu mempromosikan perniagaan masing-masing di bawah syarikat induk yang sama, iaitu syarikat Johor Corporation. Ataupun kita boleh lihat core competency trust yang utama. Kita lihat sebagai contoh lain, shopping complex. Mungkin kita lihat di dalam shopping complex seperti Ion Jasco, terdapat beberapa kedai-kedai kecil ataupun penyewa kedai-kedai premis di dalam Ion, dalam Jasco. Kenapa di retailer ataupun kedai-kedai penyewa premis ni menyewa di bawah Ion Jasco? Kerana Ion Jasco ini dan syarikat dan peniaga-peniaga kecil, dia berkongsi teras yang sama, iaitu berasaskan barangan-barangan convenience ataupun barangan-barangan mewah ataupun barangan yang mudah dimiliki. So dihimpunkan dalam satu shopping complex di mana consumer ataupun pelanggan boleh mencari dengan mudah. Dia berkongsi kompetensi yang sama. Mungkin kompetensi ini dari segi aspek barangan convenience, produk, special product dan sebagainya. Itu dimasukkan dengan core kompetensi. Manakala core kompetensi strategi, ini adalah dia berkongsi strategi trust yang sama. Sebelum saya pergi pada core kompetensi strategi, saya bagi contoh core kompetensi. Core kompetensi, contoh produk, saya ambil perniagaan penternakan lembu bekerjasama dengan perniagaan penternakan kambing. Kalau you guys tengok lembu dan kambing, produk yang berbeza. Tapi apabila mereka bekerjasama, mungkin dapat menghasilkan satu produk yang baik. Sebagai contoh, lembu dan kambing mempunyai kulit yang boleh dijadikan sebagai produk hiliran. Produk hiliran ni maksudnya menjadikan produk sampingan daripada produk utama. Sebagai contoh, mungkin kulit kambing dan kulit lembu boleh dijadikan barangan seperti kompang, seperti beg tangan, beg duit, kasut. So jarang kita tengok orang menjadikan kulit-kulit kambing, kulit lembu ni sebagai barangan produk-produk yang berada di pasaran. Kebiasaannya kita tengok barangan-barangan di pasaran kulit babi, kulit anjing, kulit-kulit yang haram. So kita cuba tukar. Selepas ni untuk membeli beg tangan, kasut kulit, pakailah kulit lembu dan kulit yang kambing. Pakai yang halal. Yang halal ada, buat apa kita cari yang haram. So carilah yang halal. Begitu juga dalam perhubungan. Carilah yang halal, jangan cari yang haram. Okay, kita pergi kepada core competency strategi. Core competency strategi ni adalah berlainan trust tetapi bersama ataupun berkongsi strategi marketing yang sama. Maksud saya tak semestinya strategi marketing saja, mungkin strategi operasi, strategi pengurusan. Walaupun berbeza, tapi mereka fokus pada specially cooperation and form partnership with other organisation to handle non-strategic business process. Maksudnya yang bukan bidang sama tapi ada kita mutualkan apa yang kita nak. Kita persamakan apa yang kita mahukan. Biasanya kedua syarikat walaupun berlainan trust, apabila mereka bergabung, biasanya keutamaannya adalah untuk meningkatkan jualan. Sebagai contoh tadi semacam saya bagi, Nilofa dan Mamasa. Mamasa sebenarnya adalah satu perniagaan yang mempromosikan makanan, kek dan sebagainya. Dengan kita dalam industri food and beverage, food F&B. Tapi Nilofa ni merupakan selebriti. Apa mereka yang ada produk tersendiri seperti Banana Milk. So mereka berdua ni bergabung dan menghasilkan lipstick Nilofa. Kenapa lipstick Nilofa? Macam saya katakan tadi, kedua-dua pihak ini ada kekuatan yang tersendiri. Non-strategic business process. Mungkin Mamasa mempunyai kekuatan downstream yang ramai. Manakala Nilofa mempunyai positioning
yang tinggi dalam local market. Apabila mereka bergabung, boom, meletuplah produk mereka, di mana lipstick sekarang dipakai oleh wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang gorgeous, wanita-wanita yang kaya dan mewah dan sebagainya. Kita mampu pakai lip balm saja, betul? Untuk lelaki je lah, sebab lip balm halal untuk dipakai. Kalau lelaki pakai gincu, hukumnya haram. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Information technology can make a business partnership easy to establish and manage. Information partnership. Okey, dalam slide ni maksudnya dengan adanya gabungan beberapa pihak, dua pihak, kita dapat memudah carakan sesuatu perniagaan. Okey, macam saya kata tadi, mungkin kita menggabungkan dua syarikat kerana satu kita kekurangan kepakaran, kekurangan kekuatan dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan dengan information partnership? Okey, saya terus bagi contoh. Di sini dia mengatakan when two or more organisation cooperate by integrating their IT system. So dekat sini saya bagi contoh, kita tengok kepada Trivago, mudah.com, Shopee, apa lagi, wish.com, Cilindo dan sebagainya. Dalam satu sistem ini, contohnya kita ambil Trivago, di dalam Trivago terdapat pelbagai-pelbagai homestay yang menawarkan perkhidmatan tempat tinggal dengan harga yang berpatutan. Biasalah orang yang baru kahwin nak check in, tapi sekarang yang tak kahwin pun selalu check in. So, nak mencari tempat rumah-rumah yang murah untuk melakukan aktiviti yang halal ataupun yang haram, kita pergilah kepada trivago.com. Di mana trivago.com ni merupakan salah satu platform information partnership di mana banyak syarikat-syarikat, banyak perniagaan IKS yang menawarkan perkhidmatan homestay menggunakan perkhidmatan Trivago, menjadikan Trivago sebagai team ataupun partnership information. Mereka kongsi maklumat, Trivago akan bantu mempromosikan tempat-tempat yang murah, tempat-tempat yang berpatutan ataupun yang mahal bagi check-in yang halal ataupun check-in yang haram. Yang halal kita galakkan, yang haram kita haramkan. Kita bencilah, benci. Benda baik kita sokong. Macam itulah kan. Okay, next slide. Collaboration system. Collaboration system ni an IT-based set of tool that supports the work of team by facilitating the sharing and flow information. Okay, di sini maksudnya collaboration system, kita berkongsi satu sistem. Contohnya kalau you guys ingat balik enterprise chapter yang sebelum ni, di mana enterprise tu maksudnya setiap department sebelum ni menggunakan sistem tersendiri dan pakai sendiri-sendiri. Orang lain tak boleh nak access tanpa permission. Tapi bagi sekarang, bila ada collaboration system, semua department akan mempunyai sistem tersendiri. Dan ada certain maklumat mereka boleh kongsikan dengan semua department. Sama ada maklumat tentang buyer, maklumat tentang finance report, annually dan sebagainya, nak berkongsikan di mana? Di collaboration system. Sebagai contoh, kita sebuah syarikat boleh menggunakan Dropbox, Cloud, Google Drive, di mana dalam situ semua orang boleh access collaboration system. So, itulah contoh-contoh yang boleh saya bagikan, lebih mudah dan lebih faham. Okay, kita ada dua jenis collaboration. Pertama kita ada unstructured collaboration. Kedua kita ada structured collaboration. Okay, saya terus bagi contoh agar you guys lebih faham dan mudah faham dan ingatlah. Untuk unstructured collaboration, saya menggunakan contoh island. Di dalam island, kita boleh berkongsi, exchange, discussion, information ataupun share whiteboard ataupun email ataupun content, slide-slide pensyarah kepada pelajar. So dalam sistem ini senang cerita kita menggunakan konsep two-way communication. Seorang membalas, seorang boleh menjawab. Seorang bertanya, seorang boleh jawab. Anta tanya, Ana jawab. Itu yang dikatakan dengan unstructured collaboration. Kalau you tengok dalam island, bagi mereka yang dah 4 semester di UiTM, bagi yang tak tahu apa itu island, okay, inilah masa sesuai untuk anda explore apakah yang dimaksudkan dengan island. Tak apa, masih belum terlambat. Bagi saya, better late than never. So lambat tak apa. Jangan langsung tak tahu. Pergilah masuk island. Kadang-kadang pensyarah pun seumur hidup sekali masuk island. Contoh.
Okey, yang kedua kita ada structure collaboration. Structure collaboration ni merupakan participation in business process such as workflow in which knowledge in hardcore as a role. Okay, saya bagi contoh agar you guys lebih faham. Dia kata proses collaboration ni, contohnya di sini saya boleh bagi adalah contoh permohonan sesuatu perkara. Structure collaboration ni lebih kepada one way communication. Bila kata permohonan, sebagai contoh, structure collaboration saya boleh bagi di sini sistem MOE, Ministry of Education. Saya percaya you guys masuk ke UiTM menggunakan sistem online MOE, Ministry of Education, di mana kita panggil dia sebagai UPU system. UPU system ni merupakan structured collaboration di mana dalam sistem UPU ni, you guys kena isi maklumat you guys daripada maklumat diri, maklumat SPM, maklumat core curriculum dan akhir sekali you guys kena submit. So bila submit you guys akan tunggu beberapa bulan untuk mengetahui keputusan sama ada layak ataupun tidak. Itu yang dikatakan business collaboration ataupun dikata structure collaboration. Contoh yang saya boleh beri. Kedua contoh yang saya boleh bagi adalah mungkin permohonan seperti sekarang kita boleh tengok tahun 2020 berlakunya isu COVID-19 di mana kerajaan menawarkan grant prihatin kepada pengguna. So pengguna-pengguna akan pergi masuk ke structure collaboration di mana www.grantprihatinkerajaan.com, isi dalam situ, kita isi maklumat semua, kita submit. Itu merupakan salah satu structure collaboration. Sama juga dengan UPU system. Bagi mereka yang masuk ke UiTM melalui UPU system, itu adalah structure collaboration. So tahulah, so siapa yang yang masuk melalui bukan structure collaboration, melalui pintu belakang ataupun melalui kabel, maksudnya anda adalah loser, moron kerana sisi je masuk UiTM, masuk tanpa berkat. So siapa yang rasa masuk pintu belakang tu dah boleh drop lah sekarang. Nak tak sokongan, saya boleh sokong. So jadilah seorang insan yang jujur. Biarlah kita tak pandai tapi kita jujur. Biarlah kita tak hebat tetapi kita bersifat telus. So insya-Allah rezeki kita akan datang lambat atau cepat. Kalau itu takdir yang rezeki untuk nama yang tertera untuk kita, insya-Allah dia akan datang soon. Okey, ini adalah collaborative business function. Function ni kita boleh tengok sini sebagai planning, forecasting. Kenapa kita perlukan collaboration system? Kadang-kadang sesebuah syarikat menggunakan collaboration system ataupun menggunakan rakan kongsi yang kedua ataupun rakan kongsi ketiga untuk merancang ataupun untuk meramal product design, structure sourcing dan sebagainya. So you guys boleh tengok komponen-komponen yang tertera. Sebarang pertanyaan anda boleh bertanya pada saya di talian bebas di grup WhatsApp. Okay, type of collaboration system. Jenis-jenis collaboration system terdapat 4. Kita ada knowledge management, content management, workflow management and at last is groupware system. Kita pergi yang pertama. Knowledge management system is support that capture and use an organization know how. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan know how? Okey, know how ni sebenarnya adalah tacit knowledge, kemahiran tacit. Kemahiran tacit ni lebih kepada kemahiran teknikal, kemahiran yang menggunakan tubuh badan kita dalam setengah perkara. Okey, maksud know how adalah term for particular knowledge on how to accomplish something. Maksud know how ni adalah bagaimanakah sesebuah pengetahuan untuk melengkapkan sesuatu perkara. Okey, sebagai contoh knowledge management system di sini, macam manakah seorang mekanik mampu daripada motor yang dah dia terbuka habis, daripada nut, minyak semua dah terburai, so bagaimanakah mekanik ini nak pasang balik benda tu siap-siap menjadi sebuah motor yang cantik, yang di mana motor itu dapat mampu merempit di atas lebuh raya pada kadar kelajuan 250 km per saat.
So itu dikatakan dengan know-how. Know-how ni lebih kepada tacit knowledge, kemahiran tacit, di mana kemahiran technical. Okay, saya bagi sedikit information. Di sini kita dalam slide menjelaskan tentang know-how. Sebenarnya kita ada perkara-perkara lain. Sebagai contoh, know what. Know what ini lebih kepada fakta. Seterusnya kita ada know why. Know why ini lebih kepada scientific. And last kali kita ada know who. Know who ni lebih kepada communication. Kalau anda nak lebih detail apakah dimaksudkan know what, know why, know who, anda boleh Google di talian www.google.com secara percuma tanpa bayaran. Itu saja iklan Google. Okay, kita pergi pada yang kedua, content management system. Content management system is provide tool to manage their creation, storage, editing, publication, information and collaboration system environment. Okay, ini sebagai contoh tadi macam saya katakan, kita ada collaboration system menggunakan cloud, Google Drive, Dropbox, di mana di situlah tempat kita boleh creation, storage, editing, segala folder dan file di mana kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan sekerja. Seterusnya yang ketiga, collaboration system include workflow and management system. Control the movement of workflow through a business process. Yang ini adalah sistem di mana kita kongsikan pengurusan workflow. Kita kongsikan macam manakah proses-proses penghasilan sesuatu barang dengan rakan-rakan yang lain. Contohnya mungkin di bahagian operasi. Bahagian operasi sangat mengetahui secara terperinci bagaimanakah penghasilan sesebuah kereta. Secara detail, secara teknikal, bahagian operasi sangat-sangat mahir di mana apakah saiz nut, screwdriver ataupun teknologi yang akan dipakai. Di situ operasi ini boleh kongsikan dalam sistem maklumat-maklumat tersebut, walaupun peringkat top management tak tahu secara teknikal, tetapi secara faktanya bahagian top management dapat tahu serba sedikit melalui workflow management system. You kongsikan business process tu. Senang cerita, kita dalam bahasa mudahnya, you kongsikan SOP workflow tu dengan rakan-rakan sekerja yang lain dalam satu sistem. Okay, yang keempat, groupware system. Software that support team interaction and dynamics include calendaring, schedule and video conferencing. So sebagai contoh di sini, groupware system untuk situasi COVID-19 pada tahun 2020, UiTM sendiri telah menggunakan satu sistem di mana menggalakkan pelajar dan pensyarah pengguna pakai kita mampu berinteraksi sesama, berkongsi maklumat, berkongsi data. Sebagai contohnya adalah Google Classroom. So Google Classroom adalah salah satu groupware system yang percuma. Everything is free of charge. Semua yang percuma kita kejar. Normal lah manusia mengejar yang percuma. Tetapi sekarang yang berbayar pun manusia kejar. Apakah manusia teka-teki ini, apakah yang berbayar tetapi manusia kejar? Jawapan itu kita boleh PM saya kalau nak tahu jawapan tu. Okey? Siapa yang dengar slide ni boleh tahulah apa soalan ni dan jawapan saya, PM saya akan kongsikan. Baik, kita pergi lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan knowledge management. Tadi kita pergi kepada knowledge management tu secara kasar, secara roughly apakah yang dimaksudkan dengan knowledge management. Sekarang sebenarnya lebih kurang sama apa yang saya jelaskan. So saya cuba baca balik. Okay, knowledge management ni melibatkan kepada capturing, classifying, evaluating, retrieving and sharing information. So dekat sama je macam saya cakap tadi. Dia lebih kepada bagaimanakah kita know how, kemahiran bagaimanakah pengetahuan untuk menyelesaikan sesuatu
perkara. Dekat sini apabila nak menyelesaikan satu perkara, macam mana kita nak completekan untuk penghasilan sebuah kereta, mengompletekan sebuah motor yang telah dicerai-beraikan, kita hendaklah capturing information, classifying information, evaluating information, retrieving information and sharing information agar semua staff di dalam sebuah syarikat tu tahu walaupun sebutir nat ataupun setitik minyak, kena tahu, penting. Sebab kalau satu je kurang mungkin akan berlaku kualiti barang itu berkurangan, tak baguslah. Itu yang dikatakan dengan know-how. Okay, macam tadi saya kata know-how kita ada tacit knowledge. Okay, di dalam know-how, selain tacit knowledge, kita ada explicit knowledge. Okay, explicit knowledge ni adalah consists anything that can documented, achieve and quantify and after with help of IT. Senang cerita, explicit knowledge ni mengenai dengan tentang sesuatu perkara yang bertulis, yang you nampak bertulis ataupun yang berdokumentasi, itu adalah explicit knowledge. Di mana pengetahuan itu kita boleh lihat, kita boleh sentuh, boleh baca. So zaman dahulu explicit knowledge orang conteng di batu, di kulit buku. Al-Quran itu merupakan salah satu explicit knowledge di mana dia telah documentedkan dalam kitab Al-Quran. Itu adalah explicit knowledge. So ingat, explicit knowledge ni benda yang bertulis, senang cerita. Manakala tacit knowledge ni benda yang kita tak nampak. Dia adalah satu kepakaran teknikal. Macam tadi saya kata membuka ataupun memasang sebuah kenderaan motor yang lengkap, itu adalah tacit knowledge. Kemahiran yang ada pada seseorang pekerja ataupun seseorang individu. Itu tacit knowledge. Ingat, explicit knowledge benda yang bertulis, tacit knowledge benda yang kepakaran yang ada pada seseorang. Okay, the best way ataupun dua cara macam manakah kita nak transferkan tacit knowledge. Okey, macam manakah kita, contohnya kita ada pekerja baru masuk dalam syarikat, macam manakah pekerja lama nak memindahkan kemahiran yang ada pada pekerja lama kepada pekerja baru. Kita ada dua cara, shadowing and joint problem solving. Okey, shadowing ni maksudnya bagi mereka yang kurang pengalaman, bagi mereka yang baru masuk dalam sesebuah syarikat, mereka boleh tengok orang yang lama ataupun senior bekerja, macam mana senior bekerja. Dia observe, tengok jauh, tengok dekat-dekat macam mana dia buat kerja tu, dan kemudian sedikit demi sedikit kita cuba buat dan kita mempelajari kepakaran tersebut. Manakala joint problem solving, the novice and expert work together on project. Yang ini maksudnya pekerja yang baru ke ataupun pekerja yang lama, kita sama-sama melakukan aktiviti tersebut. Walaupun dia baru, kita buat juga. Walaupun dia lama, kita buat juga. So bila sama-sama buat, insya-Allah benda tu dia akan learn sesama mereka. So joint problem solving ni senang cerita, belajar sama-sama. Shadowing, belajar melalui melihat orang lama buat. Faham? Itu dimaksudkan dengan shadowing dan joint problem solving. Okey, ini kenapa sesebuah syarikat harus menggunakan knowledge management program. So you guys boleh baca lebih detail. Okay, knowledge management system dia include knowledge repositories, database, expertise tool, e-learning application, discussion, chat technology and search data mining. So untuk knowledge management system include ni, ini adalah fakta ataupun contoh-contoh yang dibagikan. You guys boleh hafal ataupun sebaiknya you guys fahamkan. Bila you guys dah faham, dia akan auto you guys ingat. You understanding the point, the example, then automatically you will remember this point when a question come out. It's about the management system. Betul ke saya kata? Lebih kurang lah. You guys kena baca, fahamkan. InsyaAllah apabila keluarnya sesebuah soalan berkenaan ini, dia akan jadi auto remember. You guys akan terus ingat. InsyaAllah kalau you guys membaca ni dengan hati yang terbuka, ikhlas, InsyaAllah akan faham. Okay, macam manakah cara untuk how information flow through organisation? Macam manakah sesuatu informasi itu boleh sampaikan kepada orang lain? Kita boleh menggunakan social network analysis.
Okey, saya bagi contoh yang social network analysis ni seperti dalam Outlook mengikut jabatan jika website akan ikut jabatan. Maksudnya dekat sini kalau kita tengok contoh social network analysis, contoh sekarang yang kita pakai adalah Google Classroom. Dalam isu COVID-19 ni, pensyarah dan pelajar pada tahun 2020 menggunakan Google Classroom agar lebih berinteract sesama mereka, iaitu social network analysis. Di dalam Google Classroom, bagi pensyarah boleh membuat folder mengikut kelas. Contohnya subjek keusahawanan, subjek matematik, subjek BI. Di dalam subjek itu terdapat beberapa kelas. Itu yang dimaksudkan dengan social network analysis, di mana dalam satu tu ada banyak grup yang boleh kita interact. Okey, manakala content management system provide tool to manage creation, storage, editing. Ni macam saya kata tadilah, kita menggunakan cloud, Google Drive, Dropbox. Di dalam itu kita boleh editing, storage, kita boleh kongsikan info, kita boleh edit info dan semua orang boleh tengok sesama staff. Okay, ni you guys boleh baca. Okay, working with wikis. Wikis is web-based tools that make it easy for user to add, remove and change online content. Okay, you boleh tengok Wikipedia. Okay, dalam Wikipedia, jangan terlalu percaya segala info yang ada di Wikipedia. Wikipedia itu saya boleh edit, saya boleh add, saya boleh remove, saya boleh change content. You guys pun boleh buat. So Wikipedia ni senang cerita adalah satu platform di mana tempat untuk sesiapa individu yang nak berkongsi info, anda boleh letakkan di Wikipedia. Itu kita panggil wikis. Asalnya adalah wikis, lalu jadi Wikipedia sebab dia asalnya nak, kalau zaman dahulu tak ada internet, menggunakan buku, kita panggil buku encyclopedia, tapi bila dah ada internet menjadi Wikipedia. Di Wikipedia you can add, remove and change online content. Itulah contoh yang boleh saya bagikan. Manakala business wikis, collaborating web page that allows user to edit document, share idea, monitor status of project. Okay, website itu yang sebelum ni yang you guys ada assignment untuk buat website menggunakan Wix. Website itu adalah salah satu business wikis di mana dalam website tu you guys boleh letak information tentang syarikat, produk dan sebagainya. Itu dipanggilkan business wikis. Workflow management system. Okay, workflow management system adalah work activity that can be performed in series or parallel that involve people and automated computer system. Kita pergi pada workflow. Define all the step or business rule from beginning to end required for a business process. Workflow management system facilitates the automation and management of business process and control the movement of the work through the business process. Bila kita baca sekali imbas, insya-Allah saya faham. Semua you guys tak faham. Saya pun tak faham kalau baca sekali pandang. Okey, saya bagi contoh. Okey, workflow management system macam dia kata di sini adalah parallel that involve people and automate computer system. Okey, kita lihat sebagai contoh di dalam sesebuah kilang ataupun dalam sesebuah organisasi. Kita ada marketing department, kita ada HR department, kita ada operation department, kita ada sales department. Setiap department ada aktiviti yang tersendiri, tetapi aktiviti yang tersendiri itu apabila sampai ke pengakhiran dia akan berkongsi satu maklumat yang sama. Okey, saya bagi contoh yang lebih related. Kita ada untuk penghasilan sesebuah kereta, kita ada department yang menghasilkan tayar. Kita panggil vendor lah. Kita ada vendor yang menghasilkan tayar, vendor yang menghasilkan enjin, vendor yang menghasilkan bodi kereta, vendor yang menghasilkan pintu kereta, tingkap kereta. Penghasilan produk yang berbeza-beza. Tetapi berkongsi workflow yang sama. Mereka kena buat dalam masa yang sama. Contohnya untuk menghasilkan sebuah kereta, okey, department tayar, department cermin, bodi dan lain-lain bahagian kena selesaikan produk masing-masing dalam tempoh 3 jam. Selepas 3 jam, produk itu akan dikumpulkan satu tempat untuk dipasangkan bersama-sama dan akan menjadi sebuah kereta yang lengkap. Itu yang dikatakan workflow management system, di mana setiap department
berkongsi info. Walaupun berbeza produk tetapi berkongsi info. Info apa? Syarikat nak setiap produk kena siap 3 jam. Tayar dan sebagainya, enjin, tingkap dan sebagainya. So andai kata contoh semua siap 3 jam, tiba-tiba tayar pula dia ambil masa 1 hari untuk siap. So apabila semua kereta dah siap, tayar tak ada. So bila kereta dah siap, tayar tak ada, macam mana kereta nak jalan kan? Macam sekarang contohnya iklan nak beli rokok di kedai, rokok habis. Macam gitulah, kereta dah siap, tayar tak ada. Rumah ada, dapur gas tapi tak berasap. Itu dimaksudkan dengan workflow. Okay, workflow management system, kita boleh message based workflow, send work assignment through an email system. So setiap department boleh update gerak kerja masing-masing menggunakan sistem di mana okay, nanti bahagian tayar akan cakap tayar dah siap berapa production, tingkap berapa production. Setiap department boleh update dia punya progress tentang production. Database workflow system sama je kan, boleh baca. Okay, yang last adalah groupware system. Groupware system ni macam saya kata tadi, zaman pada tahun 2020 kita menggunakan Google Classroom sebagai satu groupware system di mana kita boleh berkongsikan information, berkongsikan kelas, berkongsikan assignment, berkongsikan gelak tawa, suka duka sesama kita. Okey, pertama kita ada presentation support. Presentation support ni di mana same place, same time. Maksudnya kita duduk satu tempat yang sama, kita duduk masa tempat yang sama dan masa yang sama. Ini dalam kelas. Contohnya kita face to face. Okey, tapi zaman sekarang dah berbeza. Kita tak nak face to face. Mungkin awak-awak semua bosan melihat muka saya. Saya pun rasa satu bencana lah dapat jumpa you guys dalam satu kelas. Pula-pula masuk-masuk datang kelas lambat, masuk kelas muka tak tidur, tak cukup tidur, tak mandi dan sebagainya. Itulah dikatakan presentation support, berjumpa face to face. Tapi ada cara lain kalau kita tak nak jumpa. Kita ada same place, different time. Maksudnya kat sini, kita kongsikan maklumat-maklumat kita dalam satu tempat yang sama, berbeza masa. Okey, sebagai contoh ni, tadi kan yang presentation support tu, kadang-kadang walaupun tak face to face, tapi presentation support tu boleh dilakukan same time, same place. Contohnya macam live di Google Meet, di Zoom. You guys kena live same time tapi that is the different place. Tapi kalau nak same place, dia kena face to face lah senang cerita. So manakala untuk same place dengan different time, kita kongsikan same place tapi masa yang berbeza. So dekat sini contoh kalau macam sekarang saya buat video, saya kongsikan di satu tempat iaitu di YouTube. Tapi masa yang berbeza-beza di mana you guys boleh tengok video YouTube saya telah created pada masa yang berbeza-beza. You guys nak tengok siang ke malam, bergantung kepada internet anda masing-masing. Laju waktu malam, tengok waktu malam. Laju waktu siang, tengok waktu siang. Sebab tu kita kata same place, different time. Maknanya saya kongsikan video saya di platform yang sama iaitu platform YouTube. Masa yang berbeza-beza bergantung you guys. Okay, kita tengok group yang seterusnya, kita different place, same time. Okay, yang ini macam tadi lah contoh Google Meet, live, tempat yang berbeza. Saya dekat Geylang Patah, Johor Bahru, awak di Kedah, seorang di London, seorang di England, seorang di Mekah, kan, seorang di Dubai. Tapi bila kita buat video chat, live di Google Meet ataupun di Zoom, pada waktu yang sama untuk lakukan kelas. Tapi tempat yang berbeza. Tapi tadi yang untuk presentation support, dia kena face to face lah senang cerita. Same place, same time. Manakala untuk different place, different time. Dibagi contoh sini adalah seperti email. Okey, email kalau kita tengok apabila kita hantar kepada seseorang, kadang-kadang dia adalah di tempat yang berbeza-beza, different place. Contohnya seorang email kita hantar kepada Gmail, Ymail, apa lagi, macam-macam lah kan, banyak email address yang ada. Dia lihat email tu pun waktu masa yang berbeza-beza, macam tu. Itu contoh yang saya boleh bagi agar you guys lebih faham. Cara lain adalah video conferencing. Video conferencing ni a set of the interactive telecommunication technology that allows two or more location interact via two-way. Okey, senang cerita kan, video conference ni kita buat satu conference di mana
lebih daripada 2, 3, 4, 5 orang berbeza tempat tapi live yang sama. Sebagai contoh, senang cerita sebagai contoh macam Skype, macam Google Meet, sebab itu adalah video conferencing. Okay, video conferencing senang cerita kita letak contoh je agar kita lebih faham. WhatsApp, VC, video call WhatsApp, video call Skype, video call Google Meet, video call Zoom, sama-sama tempat berbeza tapi ini dia menggunakan different places same time, macam itulah. Web conference, blend audio, video, documented sharing. Okay, web conferencing ni senang cerita macam sekarang yang saya buat. Tapi saya buat blend audio di mana saya rekodkan video pembelajaran saya ni and then saya upload ke YouTube. You guys tengok dekat YouTube. Itu kita panggil web conferencing. So web conferencing ni tadi same place, different time. Okay, instant message, type of communication service that enable someone to create a kind of private chat room with another individual communication in real time over internet. Hal ni senang cerita macam message lah, WhatsApp yang percuma. Kalau dulu berbayar instant message 20 sen, 10 sen tu kan. Macam dulu kan ringtone, tweet, SMS, itu dimasukkan dengan message. Okey, itu saja untuk topik kita bagi topik 14. Okey, saya nak sambung sedikit saja untuk topik yang terakhir iaitu topik 15. Topik yang ke-15 Okey, topik yang ke-15 adalah outsourcing. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan outsource? Outsource ni senang cerita kita meminta bantuan daripada pihak luar, itu dikatakan dengan outsource. Minta bantuan daripada pihak luar yang bukan tak ada kena-mengena dengan kita, itu kita panggil outsource. Okay, macam biasa saya nak you guys baca LO dekat hard copy. Okay, kenapa outsource development? Okay, yang ni saya nak you guys baca. Saya terus kepada insourcing. Okay, outsource dia punya opposite is insourcing. Okay, apakah yang dimaksudkan insourcing? Insourcing is a common approaching using the professional expertise within organization. Okay, dekat yang dimaksudkan insourcing, kita kalau outsource ni, contohnya sebuah syarikat, saya syarikat menawarkan khidmatan membaiki komputer. Okay, saya syarikat yang baiki komputer dan sebagainya. Tiba-tiba cukup hujung tahun, syarikat saya kena laporkan keuangan syarikat saya kepada SSM, kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So saya adalah syarikat teknologi, saya tak tahu kena-mengena macam mana nak buat laporan keuangan untuk saya submitkan kepada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So saya akan melantik audit firm, satu syarikat keuangan, accountancy, untuk bantu saya createkan laporan keuangan. So bila you lantik satu consultant agensi kewangan untuk buatkan laporan you guys, itu kita panggil sebagai outsource. Okey, manakala insourcing, dia terbalik daripada outsource. Insourcing ni maksudnya you minta bantuan sesama organisasi je. Contohnya tadi kalau saya kata saya syarikat komputer. Okey, mustahil dalam sebuah syarikat komputer mesti akan ada human resource, accountant, akan ada sale, marketing dan sebagainya kan. So bila saya nak buat laporan keuangan tahunan, contohnya untuk sesebuah investor ataupun potential investor nak tengok keuangan kita, kalau you rasa mahal nak outsource, nak bayar orang pihak luar, audit firm untuk bantu you guys, kita cari dulu internal, ada tak yang pakar dalam bidang keuangan. So kita tengok, oh kita ada bahagian finance department, maybe finance department ada yang boleh bantu untuk buatkan kita satu laporan keuangan. Itu kita panggil insourcing. So insourcing ni senang cerita kita mencari kepakaran teknik, kepakaran basic knowledge ataupun explicit knowledge dalam sesama organisasi itu sendiri. Tapi bila kata outsource, kita cari kepakaran itu melalui melantik orang luar.
Maksudnya bukan tak ada kena dengan syarikat kita. Itu kita panggil outsource. Insource dalam syarikat. Okey, ini sebab-sebab salah satu siapa yang menggunakan outsource. Okey, biasanya yang kita akan outsource adalah information technology, human resource, facility management, finance, accounting, marketing dan sebagainya. Okey, ini kenapa sebab-sebab kita nak outsource. Sebab satu, outside resources of expertise kita tak ada kepakaran, kita kena cari kepakaran. So kita kena lantik konsultan luar. Kedua, kita nak concentrate resources and core business. Mungkin kita, macam saya kata, saya fokus kepada bidang teknologi, bukan bidang keuangan. So saya hanya menguruskan teknologi. So kalau saya belajar fokus pada keuangan, saya dah lari daripada business teras saya, daripada core business saya. So kita outsource je, lantik je orang luar. So you guys boleh baca lain-lain reason itu sebab dia adalah fakta yang jelas dan mudah untuk difahami. Okey, kebaikan daripada outsourcing, kebaikan daripada kita melantik orang luar, kepakaran luar untuk membantu kita. Pertama, financial saving. Kita boleh menjimatkan costing-costing pengurusan syarikat kita. Kalau kita buat sendiri, kita kena buat kajian, kita kena attend training, kita kena dapatkan CJ dan sebagainya. So adalah lebih mudah kalau kita lantik pihak luar yang dah sedia ada kelulusan, kelayakan, kepakaran. So kita tinggal bayar saja servis yang diberikan. Increase technical ability. Kita meningkatkan kepakaran teknikal. Mungkin dari segi teknikal, contohnya kalau kita sebuah syarikat printing, kita tak tahu nak design macam mana banner ataupun dan sebagainya. Susah kalau kita nak hantar pekerja sendiri, nak insource, kita kena hantar kita punya pekerja training setiap bulan, belajar dan mengeluarkan modal yang banyak. So lebih mudah kita outsource saja designer luar. Siap, mudah, cepat, padat dan tepat. Market agility. Yang ni you guys boleh baca mudah saja. Okey, ini faktor-faktor kenapa kita kena outsource. So yang ini pun you guys kena adalah fakta yang mudah dan jelas, you guys boleh baca. Kerana ini adalah fakta saja, tidak ada sebarang penjelasan yang tepat ataupun penjelasan yang detail, kerana dia fakta je. Okey, seterusnya kita nak developing strategi outsource. Bagaimanakah kita nak membangunkan satu strategi outsource ni? Pertama, business process outsource. Contracting of specific business tasks such as payroll, third party. Okey, business process outsource ni maksudnya kita melantik orang luar ataupun pihak luar untuk bantu kita dalam sesebuah kita punya operasi proses. Contoh kita ada Department Human Resource, tetapi Department Human Resource kita tidak ada satu sistem yang boleh membantu memudahkan Human Resource Department membuat pembayaran gaji, payroll ataupun menyimpan data-data kedatangan pekerja. So kita outsource lah sebuah syarikat IT untuk memberi kita satu sistem ataupun satu apps yang mana boleh kita rekod pembayaran gaji, rekod kedatangan pekerja, rekod cuti pekerja dan sebagainya. Itu kita panggil BPO, Business Process Outsource. Kita outsource dari segi operasi syarikat. Okey, Business Process Outsource terbagi kepada dua, back office outsource dan front office outsource. Okay, saya bagi contoh sekejap. Okey, untuk back office outsource, kalau kita recall balik subtopik sebelum ni. Okey, ingat balik back office ni adalah mereka ataupun pihak-pihak yang department ataupun jabatan yang bekerja berkenaan organisasi sesebuah syarikat yang tidak berjumpa secara direct ataupun secara langsung dengan customer. Maksudnya seperti accountant, HR, top management, mereka tidak jumpa secara langsung dengan customer dan sebagainya. Itu adalah back office outsource. So macam tadilah HR, kita outsource sistem. Account, kita pun outsource sistem. Kalau top management mungkin dia outsource sistem-sistem berkenaan macam mana nak tengok prestasi syarikat. Manakala front office outsource adalah ini merujuk kepada mereka yang berjumpa secara langsung dengan customer.
Contohnya front office outsource, you adalah sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan mencari pekerja, iaitu ejen lah. So you akan berjumpa dengan pelanggan secara direct. So kadang-kadang front office ni kita kekurangan pekerja yang mahir bercakap dalam komunikasi. So kita lantiklah satu syarikat konsultan yang boleh memberikan penjelasan tentang kerja-kerja yang kita tawarkan. Sebagai contoh itulah kita tengok biasanya syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang factory di Singapura bila nak cari pekerja front office bahagian operasi teknikal, mereka melantik ejen orang tengah untuk bantu mencari pekerja. Itu kita panggil contoh front office outsource. Okay, offshore. The last is offshore. Offshore outsourcing ni maksudnya using organisation from developing country to write code and develop system. Okay, bila kata offshore outsource, maksudnya you melantik sesebuah syarikat daripada luar negara, bukan negara kita sendiri, untuk bantu bangunkan sesebuah sistem. Contohlah kita nak bangunkan sistem touch and go, sistem RFID. Di Malaysia mungkin kita tak ada kepakaran staff yang boleh membangunkan RFID sistem. So kita lantiklah syarikat Amerika luar contohnya untuk bangunkan satu sistem yang mana kita boleh pergi ke tol tanpa keluar tangan, bersentuhan, just RFID, just scan code. Mungkin akan datang kita offshore outsource, macam manakah cara pembayaran tol tanpa menggunakan RFID dia. Mungkin hanya siapa bawa kereta senyum saja kat kamera, tol terus terbayar. So pergi saja kat tol senyum. So sambil senyum kita dapat pahala, kita dapat bayar tol. So senyum saja selesai pembayaran tol. Itu kita boleh offshore. Macam mana cara nak buat tu kita tak tahu kan, tak ada kepakaran. So kita offshore outsourcing. So maksudnya kita outsource luar daripada negara kita sendiri. Itu kita panggil offshore. So kalau ala senang mudah, kalau orang kata kerja mana offshore. Sebab dia mereka kerja di tengah-tengah laut. Maksudnya mereka kerja bukan dalam negara kita sendiri, keluar daripada Malaysia, kerja di tengah-tengah laut. Itu panggil offshore. So sekarang bila kata offshore outsourcing, kita cari kepakaran bantu kita luar daripada negara Malaysia. Itulah dikatakan dengan offshore. Okey, dengan akhirnya slide ni, so maka berakhirlah kelas kita bagi daripada chapter pertama sehingga chapter yang ke-15. So insya-Allah kelas yang seterusnya kita akan lakukan ulang kaji daripada chapter demi chapter sebelum kita menghadapi peperiksaan yang terakhir, final examination. Okey, terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar saya daripada awal hingga akhir. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.